Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Tadi kita dah mula bahagian seinduksi daripada Cikgu Ain. Sekarang kita akan tengok amalan penyeliaan di sekolah daripada kumpulan kami, iaitu saya, Anas, Cikgu Leonie, Cikgu Sol dan Cikgu Ain. Okey, apakah itu penyeliaan? Okey, selain daripada sini, siapa tahu penyeliaan itu apa? Pemantauan. Siapa suka kalau ada penyelia masuk kelas dia? Siapa pun tak suka. Siapa juga tak suka. Okey. Dekat sini Glanton 1984 dia dah bagi tahu erti penyeliaan ni ialah proses design to improve instruction. Untuk pantau dengan niat untuk memperbaiki ataupun membaik pulih sesuatu arahan itu. Untuk kerja. Okey, daripada segi lesson planning, observe lesson, analyze observation data dan giving teacher feedback about observation. Maksudnya dia perhatikan, dia rekod dan niat dia untuk tambah baik. Okey, seterusnya penyeliaan dia ada 3. Okey, yang pertama adalah pemantauan, yang kedua adalah bimbingan dan yang ketiga adalah penilaian. Yang pertama adalah pemantauan, iaitu memastikan program dijalankan mengikut piawaian yang ditetapkan. Okey, yang kedua adalah bimbingan, memberi panduan dan sokongan untuk peningkatan prestasi. Dan seterusnya adalah penilaian, menilai keberkesanan pengajaran dan pengurusan untuk penambahbaikan. Okey, dalam konsep penyeliaan dia ada 9 ME ataupun 9 M. Okey, yang pertama adalah memerhati, mengenali, membimbing, menegur, memuji, membaiki, menyelenggara, menilai dan juga merunding. Okey, itu konsep penyeliaan. Okey, ini adalah merupakan jenis penyeliaan. Yang pertama adalah penyeliaan umum atau pentadbiran. Okey. Seterusnya adalah klinikal, penyeliaan berbeza, penyeliaan rakan sejawat, penyeliaan informal iaitu tidak berstruktur, kerap, ringkas dan penyeliaan informal. Seterusnya adalah penyeliaan pandu kendiri dan juga berasaskan empiri. Okey. Saya masuk tentang struktur penyeliaan. Okey, siapa pernah jadi ketua panitia? Saya rasa cikgu baru memang kena jadi. Masa-masa okey jadi ketua panitia. Sama-sama macam Yus kan pernah jadi Guru kanan. guru kanan. Okey, apa peranan sebagai ketua panitia? Tahu tak peranan dia? Pembimbing kepada ahli-ahli panitia. Contohnya kita ambil subjek Kak Sami yang mengajar apa? Geografi. Anak buah ramai tak? Contohnya ada 7 orang geografi Ramai. sebab form 1, form 2, form 3 ada yang sekolah datang 4 dan 5 dia juga kan. Tapi kebanyakan sekolah ada sampai form 3 saja tak sanggup nak buka tetap 4, tetap 5. Okey. Seterusnya GPK. Tahu tak GPK ni apa? Penolong kanan. Penolong kanan. Contohnya apa peranan dia? Okey, peranan dia dan tanggungjawab dia. Kurikulum tentang hal-hal akademik, okey? Lepas tu hal ehwal murid minta apa? Tony. Kau tak buka mic dan tak dengar kot. Dengar tak? Dengar tak? Okey, hal ehwal murid. Untuk berkaitan dengan pelajar-pelajar Lepas tu co-curriculum, aktiviti, bawah penyediaan co-curriculum. Seterusnya bimbingan, guru bimbingan iaitu mentor. Kalau selalunya guru-guru baru ni didedahkan dengan mentor mentee kan. Okey.
guru yang gigi 48 akan menyelia 44. 44 akan menyelia 41. Boleh tak 41 dengan 41? Boleh. Pengalaman kerja Kalau yang biar lama. lama berapa tahun tu? Lebih daripada 4 tahun boleh menyelia. Kalau sebulan boleh tak? Kalau sebulan je berimat, dia boleh tak menyelia untuk yang baru masuk posting tu? Boleh je. Boleh? Boleh je. Orang ketika nanti. Tak. Kami yang lama-lama nak bagi yang baru-baru. Yelah, Bukhari nak yang cikgu muda perempuan saja. Okay. Tak ada lah bagi yang baru-baru ni. Yang lama nak rehat pula. Okay, faham. Berhenti kerja terus. Kerja jadi pensyarah Bukhari. Okay, seterusnya Kak Maggie. Belum. Sorry. Unit kaunseling sekolah. Apa peranan dia sebagai unit kaunseling sekolah? Beri kaunseling. Unit kaunseling. Dia tak dia bagi kaunseling dekat tu. Boleh? Kan? Saya selalu masuk bilik kaunseling. Sebab guru kaunseling tu suka menyanyi. Bila masuk bilik tu selalu menyanyi. Okey, tanggungjawab dia untuk guru boleh, untuk pelajar pun boleh. Okay, seterusnya guru disiplin. Apa kerja guru disiplin ni? Tanya. Tanya jempol, jaga duit, jaga pagar. Selalu yang jaga pagar guru bertugas mana? Guru disiplin. Guru disiplin macam ni. Ini seragam masalah disiplin. Guru bertugas. Okey, jadi tanggungjawab dia besar guru disiplin ni. Kawan saya di sekolah hari tu pelajar koyakkan tayar kereta dia. Pelajar buat sebab ada CCTV nampak. Dia tanya-tanya tak nak ngaku. Salah siapa? Guru disiplin ke salah pelajar? Bila guru minta panggil pelajar-pelajar bermasalah, orang tak nak terima kan? Kesian kan guru disiplin ni cabaran sangat tinggi. Tambah zaman generasi strawberry ni. Luar cantik tapi dalam tu kesian. Okay? Generasi strawberry. Saya panggil lah kan. Hari ni banyak dia punya term dia. Okay, last kali pengetua ataupun guru besar. Ni paling tua dekat dalam sekolah tu. Walaupun pengetua tu muda, kita panggil dia pengetua juga. Apa peranan sebagai pengetua? Menyelia? Penyelia? Jalan-jalan. Memantau. Boleh tak penyelia juga? Boleh. Kan maksudnya tugas kat yang dalam ni semua bawah G7 kan? G7 kan? Kemudian yang dalam pengurusan G9. G9. Okey, G9 ni dalam struktur penyeliaan. Okey? Next. Ini kita boleh tengok hierarki dia pekerja, postur penyelia, ketua jawatan, timbalan presiden dan lembaga. So. Okey, seterusnya kepentingan penyeliaan. Kenapa penyeliaan ini penting? Yang pertama, mestilah meningkatkan kualiti pengajaran lah untuk bagi guru-guru ke siapa-siapa untuk tingkatkan keberkesanan, membaiki kelemahan pengajaran, memberi maklum balas supaya dia tahu cara untuk penambahbaikan lah, dan memastikan kurikulum dilaksanakan. Okay. Yang kedua adalah untuk mengawal disiplin supaya penyelia dapat membantu kekalkan suasana sekolah yang teratur, menangani isu disiplin, mencegah masalah yang akan berlaku lah. Dan kepentingan penyeliaan juga membantu pembangunan profesional. Maksudnya bantu guru tingkatkan kemahiran, pengetahuan, menyokong perkembangan profesion mereka lah. Mereka tahu teknik yang teknik pengurusan, diberi nasihat, diberi latihan, mengkil ke apa supaya mereka dapat meningkatkan kelemahan diri.
meningkatkan memperbagi kelemahan. Meningkat dari mana? Saja je, saja je. Saja je. Okey, isu yang selalu berlaku dalam penyeliaan, masalah kelewatan penyeliaan. Maksudnya penyeliaan tidak berlaku, menyebabkan orang tu dia tak tahu kelemahan dia, dan kualiti pengajaran menurun. Contoh, guru yang kurang berkesan dalam pengajaran, tidak dapat maklum balas atau bimbingan yang diperlukan. Yang kedua, penyeliaan tidak konsisten, iaitu standard penyeliaan berbeza antara penilai. Contohnya orang yang nilai ni dia straight sikit, orang yang nilai tu dia tak straight sangat, menyebabkan orang tu dia keliru lah maklum balas yang dia dapat. Okey, contoh seorang penolong kanan tekankan penggunaan teknologi, sementara yang lain tidak fokus yang sama. Okey, yang isu ketiga, kurang penglibatan guru dalam penyeliaan. Guru melihat penyeliaan sebagai kritikan, bukan bimbingan. Maksudnya guru itu dia rasa dia dikritik, dia tak rasa dia dibantu dalam penyeliaan. Okey, kesan dia menyebab dia suka untuk capailah maklum balas yang diberi. Contoh, guru abaikan cadangan penyelia untuk memperbaiki teknik pengajaran. Maksudnya dia anggap itu kritikan, jadi dia tak terimalah, dia tak dapat tingkatkan diri dia. Okey. Rumusnya apa yang kamu semua dengar tadi? Cuba rumuskan sama-sama apa yang kamu dapat. Oh, bagus-bagus. Ada lebih. Apa yang kamu semua dapat daripada tadi? Penyeliaan penting untuk buat proses penambahbaikan. Tetapi dia bergantung juga dari segi komunikasi dua hala antara penyelia dengan orang yang diselia. Tidak boleh terus menghukum, sebaliknya lebih kepada pembimbing. Sebab kadang-kadang contoh macam SIC Plus, dia datang ke sekolah kita untuk melihat kita kan. Dia kata dia datang beberapa kali, dan setiap kali dia datang, ini pengalaman sendiri setiap kali dia datang dia memang cakap lah, cikgu kena buat macam ni, cikgu kena buat macam ni. Tetapi dia tidak membantu secara detail apa yang dia nak. Dia hanya memberi komen sahaja. Sebaliknya, pada pandangan saya, sebaliknya dia tunjuk apa yang sebenar. Bukan bercakap. Bercakap semua orang boleh bercakap. Tapi untuk praktikkan yang sebenar, bukan semua orang mampu untuk tunjuk yang sebenar. Dan setiap penyelia dia ada KPI yang tertentu. So dari segi rumusannya adalah dia mesti ada hubungan yang baik penyelia dengan orang yang diselia, komunikasi pelbagai hala, dan boleh kaitkan dengan yang terbaru sekarang kita adalah EDP, Engineering Design Process, bagaimana dipraktikkan di dalam kelas, dan kita perlukan bantuan dan ilmu itu daripada dia yang lebih pakar daripada kita. Ya. Yang lain? Ada lagi yang nak baru? Ada lagi? Cikgu Mada. Cikgu Mada? Nama Sebagai penyelia. cerita tentang penyeliaan. Sebagai Belum penyelia. Belum Sebagai lagi. penyelia. Sebagai penyelia untuk anak-anak buah. Okey, bagi orang lain dulu lah. Kita cari. Okey. Cikgu Salmiah kena. Rumus. Kan sebagai penyelia kan. Apa ya? Pendapat, pandangan Cikgu Salmiah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya menyokonglah penyeliaan ni di sekolah kerana penting. Apa-apa mesti ada feedback kalau kita nampak kesan. Tetapi yang saya bukan kurang bersetuju, saya mencarankan kena seperti yang dicakap oleh Hakan tadi, kena ada kerjasama yang bagus. Sebelum SIP Plus datang untuk observe pengetua,
SIP ni dia tugas dia observe pengetua, bimbing pengetua. Dia kena tahulah beberapa perkara iklim sekolah tu. Tak boleh datang ABCD, dia datang sekali lagi nak ABCD. No lah, mungkin kita sampai AB saja. Itulah. Kalau SIP dia membimbing guru-guru, terutama guru-guru yang nak jadi guru cemerlang atau guru pakar. Dia tak bimbing guru-guru biasa sebenarnya. Yang observe guru biasa adalah golongan pentadbir sekolah berkaitan, bukan orang luar. Tak adil bagi PPD datang observe cikgu kita. Tak adil. Kita observe cikgu kita. Kita ni pemimpin lah maksudnya. Macam tu maksud saya. Dia kena ada ranking-ranking macam tu. Kemudian penyeliaan dia kena ada dokumentasi, bukti. Kena ada form, borang semua. So tak boleh ada isu tak sama level. PK1 suka teknologi, PK HEM tak berapa pandai, so maka kita rendah. No, based on dokumentasi. Dalam tu kita kena tick semua yang dia ada tak ada. Tu standardized lah. Yang ketiga berkaitan dengan kesediaan. Guru tu perlu diberi ruang, masa dan peluang. Kalau dia kata dia nak guna LCD, kita beri dia guna mana komputer lah. Jangan dia terkiar-kiar dengan kelas yang tak ada line, tak ada apa. Dan sesuai dengan iklim sekolah. Kalau sekolah macam sekolah saya, duduk kat bagan datuk tu, kita cerita nak pakai Meet semua, memang takkan terlaksana lah, memang gagal lah penyeliaan kita. So, sesuaikanlah dengan keadaan, beri motivasi. Dan sebagai guru, saya rasa mahu tak mahu, kita kena ikut. Follow jugalah. Kita tak ada pilihan sebab markah kita di tangan mereka. Mereka tu adalah pentadbir. So, follow dengan cara yang terbaik. Berdoa baik-baik. Kalau kita rasa stres sangat, kita dekat sini, kita luar lah bersama. Okay.